Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad bin Muhammad Zain. Nombor metrik saya ialah 271084. Saya akan membentangkan tugasan individu 2 daripada subjek JMJT 2013 Sosiologi Pembangunan. Tajuk saya ialah Sustainable Development Goal SDG 5 Pandemik COVID-19 dengan aktiviti perdagangan kanak-kanak dan wanita pada peringkat global. Bagi pengenalan, berdasarkan Sustainable Development Goal SDG, perdagangan seks terutamanya untuk kanak-kanak dan wanita adalah amalan transnasional yang tidak beretika yang mensasarkan gadis dan wanita untuk tujuan pelacuran melalui matlamat SDG 5 iaitu kesetaraan gender. Kajian ini adalah usaha untuk menjelaskan keadaan krisis global ini dengan menggunakan teori feminism gender. Kajian ini menggambarkan hubungan antara fenomena pandemik COVID-19 dengan eksploitasi pada kanak-kanak dan wanita untuk tujuan pelacuran sebagai dua cabaran global yang paling ketara. Seterusnya, kerangka teori. Terdapat dua kerangka teori, iaitu yang pertama, teori feminism dan teori kekerasan Galton. Bagi teori feminism, pada pandangan feminism Wakens 2018 adalah bahawa lelaki mendominasi wanita hampir pada semua masyarakat. Perdagangan kanak-kanak dan wanita untuk tujuan pelacuran dilihat sebagai pelanggaran hak asasi kanak-kanak dan wanita oleh para sarjana feminism. Aktivis feminism adalah yang pertama membicarakan topik ini dan perdebatan mengenai apakah elemen yang merupakan perdagangan wanita dan kanak-kanak untuk tujuan pelacuran. Bagi teori kekerasan Galton pula, Galton menyatakan bahawa kekerasan ada ketika manusia terpengaruh sehingga realisasi sistematik dan mental mereka yang sebenarnya berada di bawah kesedaran. Galton juga menyimpulkan bahawa hak manusia yang cetek adalah hak asasi manusia untuk tidak diseksa. Bagi definisi keganasan budaya oleh Galton, ianya boleh digunakan untuk menganalisis struktur, bukan material dan simbolik yang memberikan penggunaan kekerasan dengan justifikasi dan kesahan. Bagi latar belakang dan faktor berlakunya kegiatan perdagangan kanak-kanak dan wanita semasa COVID-19 pula, berdasarkan Archaya pada tahun 2019, beliau mengungkapkan bahawa masalah kesihatan global adalah memperdagangkan kanak-kanak dan wanita untuk tujuan pelacuran. Terdapat literatur yang luas menunjukkan bahawa banyak eksploitasi kanak-kanak untuk tujuan pelacuran dan kerja paksa difokuskan pada perdagangan manusia. Program dan bantuan kewangan terkemuka sangat miskin adalah untuk masa perdagangan manusia untuk tujuan pelacuran. Kekurangan persediaan anak-anak dan wanita khususnya menjadi rentan terhadap keperluan sosial mereka. Penemuan empirikal kajian menunjukkan bahawa komuniti dan pemimpin agama suci dalam menyingkirkan perdagangan manusia dan menyalahgunakan hak asasi manusia. Seterusnya, analisis dan kesan terhadap aktiviti perdagangan kanak-kanak dan wanita sepanjang pandemik COVID-19. Menurut Van Standen 2020, menunjukkan bahawa iklim yang menguntungkan bagi pandemik COVID-19 dan tanah subur untuk kemakmuran eksploitasi perdagangan manusia. Mengikut Kulik dan Butler pula, beliau mendakwa dalam hujah mereka bahawa kecenderungan kanak-kanak dan wanita diperdagangkan untuk tujuan pelacuran yang akan meningkatkan wabak COVID-19 di peringkat global. Dari perspektif Sarkar, kerana penutupan sempadan transnasional, pengedar telah mendorong operasi mereka ke dalam perdagangan kanak-kanak wanita untuk tujuan pelacuran dalam talian. Tujuan perdagangan seks untuk kanak-kanak dan wanita serta meningkatkan lagi potensi penyebaran novel coronavirus. Mengikut
pada tahun 2020, beliau mengungkapkan bahawa COVID-19 telah memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi global dan keganasan. Coronavirus baru mengenal pasti bahaya yang ditimbulkan oleh jenayah penyalahgunaan, penipuan dan pemerdagangan manusia. Penyelidik feminis menunjukkan bahawa dengan meningkatnya pandemik ini, kehidupan wanita adalah berisiko lebih besar kerana pelanggan jermu, penyelundup dan pemerdagangan manusia dianiaya secara seksual dan dieksploitasi oleh wanita. Komunikasi serius mengenai penyakit dan keganasan adalah penting pada masa kecemasan serta keperluan untuk menjaga kanak-kanak dan wanita yang diperdagangkan. Dalam memerangi wabak dan pemerdagangan manusia, masalahnya memerlukan kaedah komunikasi tersusun untuk orang ramai dan rakan kongsi. Interaksi langsung juga bermanfaat untuk intervensi yang tepat dan profesional untuk menangani perdagangan manusia oleh kanak-kanak dan wanita melalui anggota kerajaan negara, serta polis antarabangsa dan agensi migrasi antarabangsa. Sebagai kesimpulannya, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, langkah-langkah yang diambil di seluruh dunia untuk memerangi wabak global secara serius untuk menghalang hak asasi manusia dan pergerakan orang awam. Walau bagaimanapun, dasar global dan kerjasama antara negara memerlukan strategi pencegahan yang nasional yang mana memfokuskan pada peringkatan bukti perdagangan kanak-kanak dan wanita untuk tujuan pelajaran. Kepentingan perundangan dan pengetahuan yang dicadangkan oleh orang atasan adalah sangat praktikal dalam menangani beberapa masalah yang berkaitan dengan eksploitasi kanak-kanak dan wanita semasa pandemik. Dengan terus memperbaiki undang-undang dan kebijaksanaan, jika terjadinya wabak, masyarakat akan berada di tempat yang lebih kuat untuk melindungi wanita daripada penyalahgunaan dan perdagangan di masa ketika penyakit ini sedang menyebar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.